Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma kana minal musyrikin. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan Setiausaha Bandahri dan para JK yang dimuliakan dan dihormati imam yang memimpin solat maghrib sebentar tadi, yang mendoakan kita kebaikan kita di dunia dan mendoakan kita kebaikan kita di akhirat, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan, dan juga siap awal-awal datang mempersiapkan masjid menyambut kita semua. Seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana telah menganugerahkan kepada kita masa emas dalam hidup kita. Masa emas itu ialah dapat hadir ke masjid bagi lelaki. Itu masa emas dalam hidupnya, kerana Allah bersumpah dengan masa. Kerana masa lah manusia, kerana mensia-siakan masa, manusia dicampakkan ke dalam neraka kerana mensia-siakan masa. Seperti mana Allah bersumpah, wal as, demi masa semuanya rugi, innal insana lafi khusr, semuanya rugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Orang yang hidup ini untuk beriman dan beramal soleh. Masa yang diberikan untuk hidup ini ialah untuk beriman dan beramal soleh. Jangan sia-siakan masa itu dengan kesombongan seperti orang kafir dicampak dan neraka. Apabila dicampak ke neraka, Allah kata itulah orang-orang yang rugi. Wal as innal insana lafi khusr. Rugi, manusia tak dapat masuk syurga. Sedangkan Allah ciptakan syurga untuk kita semua, tapi ada orang tak dapat masuk syurga kerana mensia-siakan masa. Dan siapakah orang yang beramal soleh itu? Antaranya ialah yang datang ke masjid. Itu antara orang yang soleh. Ini berpadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi, yang paling darjat di sisi Allah, yang paling tinggi darjat kesalehan, kenabian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi ini Sayyidul Alam, Nabi ini Sayyidul Mursalin, penghulu manusia, penghulu Nabi-Nabi. Dan hariannya ialah datang ke masjid. Daripada dia datang ke masjid daripada awal sehinggalah ke akhir hayatnya, tak pernah tertinggal, satu pun tak pernah tertinggal. Inilah orang yang tertinggi. Jadi datanglah ke masjid selagi ada kudrat, selagi ada masa, selagi ada ruang, selagi ada upaya. Datanglah ke masjid seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Jangan putus asa untuk datang masjid. Bersyukur juga petang ini dapat bertemu kembali dengan tuan-tuan. Tajuk pada kali ini tajuk yang ke-9, bait ke-9. Tajuknya adalah kematian adalah kafarat bagi setiap muslim. Mati itu kafarat bagi setiap muslim. Kita lihat dulu apakah yang dikatakan tajuk ni, apakah maksud tajuk ini, kematian kafarat bagi setiap muslim. Maksudnya apabila seseorang itu meninggal wafat, mati itu menebuhkan dosa-dosanya. Kafarat itu ialah menghapuskan dosa-dosanya. Kafarat ini bermaksud menebuh kesalahannya. Itu kafarat. Seperti disebut kalau kafarat, kalaulah kafarat orang yang berjima dalam bulan puasa siang hari, kafaratnya ialah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu untuk tebus kesalahan yang dilakukan. Untuk tebus kesalahan yang dilakukan itu berpuasalah 2 bulan turut-turut. Kalau orang pernah menunaikan haji, dia kena bayar dam. Dam itu juga adalah kafarat, menebus kesalahan yang dia lakukan. Kafarat ada dengan bayaran, iaitu fidyah. Kafarat juga ada dengan bayaran, dengan bayaran makanan, memberi secupak makanan kepada setiap miskin, setiap miskin 60 orang. Itu kafarat. Kafarat ini ialah menebus dosa-dosa kita, kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu taala. Dan begitulah juga dengan mati. Apabila kita mati pun akan tebuskan semua kesalahan semasa kita hidup. Mati itu sendiri. Sebab itulah ada satu hadis, walaupun tak kuat, hadisnya bermaksud mati itu hadiah kepada kamu. Iaitu mati itu apa hadiahnya? Apabila mati itu datang muncul dan kamu pun mati hadiahnya ialah
menggugurkan semua kesalahan-kesalahan kamu. Itu maksudnya mati itu kafarat. Apabila kita mati itu menebus ke semua kesalahan-kesalahan kita. Itulah maksudnya dalam tajuk ini. Persoalannya, adakah setiap mati menebuhkan segala kesalahan-kesalahan? Adakah kesemua? Jadi ini untuk orang beriman dan beramal soleh sahaja. Orang yang hidupnya benar, mati pun benar. Orang yang hidup benar pada Allah, benar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang yang hidup yang tidak sia-siakan masa hidupnya untuk beriman dan beramal soleh. Sampai masanya, sampai ajalnya, dia pun wafat itu menebuhkan semua kesalahan-kesalahannya. Itu kerana hidupnya benar pada Allah. Dan apabila hidupnya benar pada Allah, Allah sendiri ampunkan dosanya apabila dia wafat. Dan mati itu sendiri menebus semua dosanya, dan dia menghadap Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah hidup yang menebuhkan dosa. Tapi bagaimana kalau hidup yang tak benar, seperti orang kafir, hidup durhaka? Adakah mati itu menebuhkan dosa kekafirannya? Dia seorang kafir, lalu dia mati. Hadis ini mengatakan kalaulah mati menebuhkan dosanya. Kalau seorang kafir mati, adakah mati itu menebuhkan dosa kekafirannya? Tak mungkin. Mana mungkin? Kerana apa? Kerana hidupnya tak benar. Tak benar pada Allah, tak benar pada sunnah Allah. Tak dapatlah nak tebus kehidupannya dengan banyak kedurhakaan. Tak dapat ditebus. Bagaimana dengan orang Islam? Hidupnya beriman tapi tak ada amalan soleh. Tidak ada amalan soleh. Kalaulah tak ada amalan soleh, apabila dia wafat nanti, tengoklah apa yang dia lakukan. Kalaulah dia menggemari dosa-dosa besar, dia pun tak dapatlah nak tebus. Apabila mati pun tak dapatlah nak tebus kesalahan dosa-dosa besarnya. Kerana mati ini kerana hidupnya tak benar walaupun dia Islam. Jadi orang Islam pun ada hidupnya terumbang-ambing dengan maksiat yang dilakukan, dosa-dosa besar dilakukan. Apabila dia mati, bagaimana mati nak tebus? Jadi kita kena ingat, walaupun disebut mati itu menebus kesalahan semasa hidupnya, itu hidup yang benar pada Allah, iaitu orang beriman dan beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang memberi pesanan dengan kesabaran dan memberi pesanan dengan kebenaran. Lalu akhirnya dia wafat dengan penuh dengan keimanan dan amalan soleh. Jadi kita ini bukan maksum. Kita ini sentiasa ada salah sini, ada salah sana, ada salah situ. Terlalu banyak salah kita. Apabila kita mati gugurkan semua dosa-dosa kita itu tadi. Itulah dia katakan mati itu menebus dosa-dosa kita. Dan istilahnya ialah mati kafarat kepada setiap muslim. Mati itu kafarat kepada setiap orang Islam yang mati, yang hidup. Jadi hidup, jadi kesimpulannya, hiduplah dengan benar pada Allah, pada jalan Allah. Hiduplah benar dengan keredaan Allah, bukan kemurkaan. Hidup ini ada dua, satu keredaan Allah, satu lagi murka. Itulah yang kita sebut dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, itu orang yang diredai Allah. Ghairil maghdub, kita bukan dimurkai, itu orang yang dimurkai. Waladhdallin, itu orang sesat, kita bukan. Kita bersama orang-orang yang diredai Allah. Apabila kita diredai Allah, hidup kita benar. Kalau tak diredai, dimurka. Allah murka. Jadi ada orang yang Allah murka, ada orang yang kasihi. Orang yang kasih itu disebut innallah. Pak Imam pun baca tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Ada Pak Imam baca tadi wallahu yuhibbul muhsinin, iaitu Allah sangat suka kepada orang-orang yang melakukan baik, itu amalan soleh. Kita lihat di sini, itulah maksud tajuk ini. Beringatlah hidup ini, kita hidup ini, apabila kita mati, biarlah mati itu tebus kesalahan kita. Sebab kita bukannya maksum, kita banyak kesalahan-kesalahan. Tapi yang mati itu hadiahkan satu hadiah yang besar kepada kita, sehinggalah kita menghadap Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Allah hadir. Kepada Nabi diberi maksum. Kepada kita pun dihapuskan juga dosa-dosa kita, iaitu apabila mati itu
menghapuskan dosa-dosa kita. Kita lihat di sini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Hashim Al-Awal dan Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian adalah kafarat bagi setiap muslim. Hadis ini adalah hadis yang dituturkan oleh Al-Qadhi Abu Bakr mengikut Ibn Arabi dari kitabnya Siraj Muridin. Menurutnya hadis ini sahih sekaligus hasan. Jadi hadis ini hadis sahih dan hasan mengikut ulama hadis. Ulama hadis kata hadis ini hadis sahih. Wallahu a'lam. Bermaknanya itulah kematian kafarat. Jadi ingatlah, berhati-hatilah dengan hidup ini. Biarlah hidup ini benar. Kerana apa? Kerana hidup yang benar dapat redha daripada Allah. Apabila mati nanti, semua kesalahan kita digugurkan oleh mati kita, dan kita pun menghadap Allah dengan keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Wallahu a'lam. Menurut ulama, sesungguhnya mati adalah kafarat bagi setiap penderitaan dan rasa sakit yang dialami oleh mayat sewaktu menderita sakit. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang Muslim yang ditimpa penderitaan berupa sakit dan lainnya, nescaya kerananya Allah menurunkan kejahatan-kejahatannya seperti pohon yang menurunkan daun-daunnya. Ini keterangan ulama. Bukan setakat mati saja menggugurkan dosa. Orang sakit pun ketika menderita sakit dan dia reda dengan takdir Allah, tak pernah bersungut, dan ketika dia sakit itu pun, ketika dia sakit dengan sabar, dan sakit itu pun menggugurkan dosa-dosanya seperti pokok-pokok menggugurkan daun-daunnya. Segala penderitaan rasa sakit yang dialami oleh mayat sewaktu menderita sakit, jadi seseorang itu menderita sakit yang panjang. Contohnya kanser dan dia bertaubat kepada Allah, dia menderita sakit itu. Sebab kanser ini kalau mengikut ramalan doktor kadang-kadang betul tepat, ada juga yang tak tepat, tetapi kebanyakannya apa yang dinasihatkan doktor itu adalah betul, walaupun ajal itu di tangan Allah SWT. Jadi sebagai manusia, sebagai ilmu yang ada padanya, dia ada jadual, dia ada kira-kira setakat mana boleh bertahan. Tak salah kalau dia kata 6 bulan lagi akan mati. Kalau kita percaya atau tak percaya, maknanya tak salah. Kalau tak percaya pun tak salah. Kalau kita berhati-hati dengan persalanannya, kita rasa betul, tak pun salah. Sebab dia orang berilmu pengetahuan. Yang bernasihat itu orang yang dalam bidangnya. Dan sepanjang sakit itu dia sakit menderita, sampailah sakit itu membawa maut. Sepanjang dia sakit, gugur segala dosa-dosanya. Sepanjang dia sakit dan sakit itu membawa maut, sepanjang dia sakit itu gugur segala dosanya, seperti daun-daun menggugurkan, seperti pokok menggugurkan daun-daun. Inilah orang yang sabar, inilah orang hidup yang benar, inilah kalau sempat bertaubat kepada Allah. Jadi orang yang sakit itu, jangan kita kira dia menderita secara percuma. Adakah dia sakit itu dengan percuma? Tidak. Di sisi Allah, dia sakit itu terlalu besar hikmat. Dan Allah memerintah kepada Nabi, wa basyiris sabirin, berilah sampai khabar gembira kepada orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, wa la nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kamu diuji dengan sedikit rasa takut, lapar, sakit, kematian orang yang dikasihi, buah tak menjadi. Berilah khabar gembira ini. Ketika yang menderita sakit, apa khabar gembiranya? Antaranya ialah dosa-dosanya gugur seperti pokok menggugurkan daun-daun yang kering di musim gugur. Itu orang yang sakit, orang yang menderita, itu adalah kekasih Allah. Itu adalah kekasih Allah. Kerana Allah nak uji siapakah yang terbaik, siapakah orang yang sentiasa reda dengan Allah. Ada orang apabila sakit, dia mengungut, dia bersungut, aku dah baik buat itu, buat ini, kenapa aku juga sakit? Ada juga orang seperti itu. Tetapi kalau orang itu mengakui keimanan, apa saja yang dialaminya dia menerima,
Dan Al-Quran pun ada sebut kisah orang yang sangat sakit dan menderita, iaitu Nabi Ayub alaihi salam. Menderita Nabi Ayub sehingga isterinya pun lari, anak-anaknya semuanya mati, kebunnya semuanya terbakar, daripada kaya raya jutawan yang melimpah-limpah semuanya tak ada, daging-dagingnya gugur, bau busuk, dan isinya tinggalkan. Ada 2 penjaganya pun lari, tinggallah hanya dia seorang sahaja. Dan Allah kata, inna wajadnahu sabira, aku dapati memanglah dia seorang yang sabar. Maknanya itulah kebenangan orang yang sabar. Lalu datanglah pertolongan Allah untuk menyembuhkan semua sakitnya itu dengan air yang terpancar daripada bumi untuk Nabi Ayub mandi. Jadi itulah kata, sepanjang sakit sehinggalah dia bawa mati, mana sepanjang dia sakit itu dosanya satu hari demi hari gugur sehinggalah dia wafat dalam keadaan yang bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu mengikut ulama. Disebut dalam kitab Al-Muwatta, itu Imam Malik, sebuah riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah baik, Allah akan cubanya. Maksudnya, kalaulah Allah ingin nak masukkan orang itu ke syurganya, Allah akan cubanya. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Maknanya, kalaulah orang itu nak beri kamu baik masuk surga, Allah akan uji dia, adakah dia benar-benar layak untuk masuk surga. Kalaulah orang nak beri kebaikan, Allah akan uji dia dengan ujian-ujian yang menimpa-nimpa. Selagi mana dia boleh petang, maknanya sehinggalah dia itu memanglah orang yang dikasihi Allah, seperti Nabi Ayub tadi. Al-Quran dah menceritakan tentang kisah Nabi Ayub. Itulah contoh yang Allah sendiri ceritakan, dan Allah sendiri akui inilah orang yang sabar. Inna wajadnahu sabira. Tapi kita manusia ni begitulah, ketika senang kita bersenang, apabila kita sakit kita mulalah nak merungut situ sini. Ketika senang kita tak sebut-sebut pun, tak bersyukur pun. Wali'azubillah. Berhati-hatilah dengan kurniaan. Semua kurniaan itu adalah ujian. Semua apa yang Allah kurniakan kepada kita ini bersama dengan ujian-ujian dan hikmah-hikmah di sembalik anugerah itu. Orang yang paling banyak menerima ujian ini ialah Nabi-Nabi Ulul Azmi. Yang paling banyak menerima ujian ialah Nabi Ulul Azmi. Sehinggalah Allah memperumpamakan, kalau nak sabar, sabarlah seperti Rasul Ulul Azmi. Seperti kita lah, cantik seperti apa? Cantik seperti bulan. Memanglah bulan yang paling tercantik. Kalau nak sabar, sabarlah seperti Rasul Azmi. Siapa lagi yang lebih daripada Ulul Azmi? Fasbir kama sabara minal uzmi minar rasul. Sabarlah kamu seperti kabar Rasul Azmi. Dan ujian yang dihadapi oleh Rasul Azmi itu terlalu tinggi. Maknanya bacalah kisah-kisah Rasul Azmi. Semoga kita bila lalui penderitaan, lalui ujian yang getir, kalau kita ingat kepada 5 Rasul Azmi ini, kita akan lebih tenang, ataupun lebih tenang menghadapinya, mengingatkan ada orang lain lagi yang lebih menderita daripada kita. Kalau kita ingatkan, maknanya kita pun akan menjadi tenang ataupun senang apa yang kita hadapi ujian. Kalaulah kita apabila kita lihat ke bawah, barulah kita tahu kita bukanlah yang terkebawah, ada lagi orang yang bawah pada kita. Kita rasa sakit, tetapi apabila kita lihat di bawah, ada lagi orang teruk daripada kita. Kita katakan soal itu dah kena kanser, kalau dia lihat di bawah, pergi hospital, ada lagi yang lebih teruk daripadanya, daripada mungkin tak dapat bergerak langsung. Wallahu a'lam. Kalau lihat ke atas, memanglah kalau lihat ke atas kita rasa kita ni dah teruk. Sebenarnya tidak. Ujian Allah ini, ujian itu menunjukkan kasih sayang Allah. Nak tahu
allazi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati, Allah sebut mati dahulu, mati dan hidup, untuk uji kamu siapa yang terbaik di antara kamu ini kepada aku. Jadi kalaulah Allah nak masukkan orang itu syurga, seseorang itu syurga, Allah uji bertalu-talu seperti sebut di sini. Sesungguhnya aku tidak mengeluarkan seseorang dari dunia. Mengeluarkan dunia itu maknanya mati ya. Aku tidak mewafatkan seseorang sedang aku sangat kasih kepadanya, sebelum aku cukupkan padanya semua kesalahan yang pernah ia lakukan, dengan sakit di tubuhnya, musibah yang menimpa keluarga dan anaknya, kesempitan hidupnya, kesulitan rezekinya, sampai hari terkecil. Apabila masih ada sisa dosanya, aku bebankan, himpitkan dan tekankannya dengan kematian, sampai akhirnya dia datang kepada aku seperti hari ketika ia baru dilahirkan oleh ibunya. Maknanya bersih seperti baru dilahirkan. Inilah yang ditentukan dalam Syarah Al-Sudur halaman 28. Inilah huraian ulama. Sebab itulah awal-awal disebut ulama. Kalau seseorang itu Allah kasihi tetapi berbeza antara kita, ujian-ujian itu berbeza. Ada orang diberi ujian yang bertalu-talu seperti disebut di sini, tetapi sebenarnya dia adalah kekasih Allah. Apabila Allah kasih orang itu, Allah akan ujinya bertalu-talu. Apa lagi kesalahan yang dia tak lakukan, dan yang pernah dia lakukan, aku balas dengan kesakitan pada tubuhnya. Apa kesalahan? Aku himpit, aku kenakan kesakitan, penyakit di tubuhnya. Musibah yang menimpa ketika sakit, keluarganya pun sakit, anaknya pun sakit, tak dapat pergi sekolah. Nak pergi sekolah tak ada duit, tak dapat kerja tak ada, jatuh sakit. Anak pun sakit, nak pergi sekolah pun tak ada duit. Diuji lagi, dan disempitkan kehidupan. Dan ketika itulah disempitkan, ketika itulah macam-macam, nak kena bayar itu, nak kena bayar elektrik, nak kena bayar air, nak kena bayar hutang, disempitkan lagi kehidupan. Dan apa lagi kesulitan yang ada padanya, ditekan lagi dengan kesusahan, kesulitan rezekinya, tak dapat kerja. Sebenarnya Allah sangat kasih kepada orang ini. Allah nak uji kekasihnya sebenarnya. Sampai hal terkecil lainnya, apabila masih ada sisa dosanya, aku akan berat dengan kematian. Ketika dia hampir mati, ditekan pula dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maknanya menimpa-nimpa. Apabila dah hampir nak mati pun, ditekan pula dengan sakaraat maut yang pedih ataupun sakit. Sampailah dia pun mati. Dia mati. Apabila dia mati, dia berjumpa dengan aku seperti ia baru dilahirkan oleh ibunya. Inilah untuk kita. Bermaknanya kita berbeza-bezalah ujian. Kalaulah ditimpa bertalu-talu, bersyukur dengan penuh rasa syukur seperti Nabi Ayub. Apa yang tak kena ujian, sakit, tak ada duit, anak yang ada pun tak dapat bantu, isteri yang ada pun tak dapat bantu, pun turut sakit, anak banyak tak ke sekolah, rezeki pun tak ada, kerja pun kena buang, dan apabila hampir nak mati, ditekan pula dengan kesakitan sakarat, dan akhirnya wafatlah. Bermaknanya dia ini adalah kekasih Allah. Kami ikut huraian di sini, inilah kekasih Allah. Dia mati seperti bayi yang baru dilahirkan. Mati tetapi seperti bayi yang baru dilahirkan. Inilah untuk orang-orang yang bersabar. Sebab itulah disebutkan, sabarlah seperti mana sabar Rasul-Rasul ulul azmi. Tidak ada lagi yang tertinggi ujian yang dihadapi oleh manusia ini kecuali yang tertinggi itu adalah Rasul ulul azmi. Dia ada 5 orang Rasul azmi. Ini berbeza dengan orang yang tidak dicintai dan tak mendapat redha Allah. Orang tadi mendapat redha Allah, diuji yang sedemikian sekali. Kita boleh lihat bagaimana seseorang yang susah, bagaimana seseorang yang menderita, bagaimana keadaan rezekinya, bagaimana penderitaannya. Tetapi sebenarnya dia kekasih Allah, kerana Allah nak masukkan dia ke dalam syurga. Bagaimana dengan orang yang cukup,
yang kaya raya, yang cukup, semuanya ada. Apa saja dia nak semuanya boleh dicapai dengan apa yang ada, harta yang ada padanya. Apa saja nak semuanya boleh dicapai. Allah cukupkan segala-galanya. Sebenarnya dia itu adalah nak dicampakkan ke neraka kerana dia tak mendapat redha Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat menyatakan Allah Ta'ala berfirman, demi keperasaan dan keagungan aku tak mengeluarkan ataupun mewafatkan seseorang hamba yang ingin aku seksa. Aku tak wafatkan seseorang yang aku akan campakkan dia ke dalam neraka sampai aku penuhi segala kebajikan yang pernah dilakukannya dengan kesihatan tubuhnya, kelapangan rezekinya, kesenangan dan kehidupannya, dan rasa aman di dadanya, sampai hal terkecil lainnya. Jika masih ada sisa kebaikan, aku akan mudah kematiannya sampai akhirnya ia datang kepadaku dengan keadaan tidak ada apa-apa kebajikan sama sekali yang ia dapat gunakan sebagai benteng daripada neraka. Kalaulah orang itu Allah nak campak dan neraka, jadi Allah kata dia cukupkan segala-galanya. Contohnya Fir'aun. Fir'aun Allah sebut ditunjukkan neraka pagi dan petang. Contohnya Fir'aun ini wa Fir'aun nazil autad. Fir'aun mempunyai bangunan tinggi dan tentera yang berpasuk-pasuk, gagah, tidak sesiapa pun boleh mengalahkan pada zaman itu. Fir'aun apabila dia lihat dirinya kuat dan Allah cukupkan segala-galanya, kaya, kuat, apa lagi yang Fir'aun nak, semua dicukupkan, sampailah nak mati pun diwafatkan dengan senang. Fir'aun kita tak tahulah, ini contoh orang lain lah pula. Maknanya Allah cukupkan segala-galanya. Kalau dia nak mati pun Allah beri kematian yang senang padanya. Berbeza yang orang Islam tadi, mati pun susah. Ni orang kafir ni, apa yang dia nak semua diberi. Sebenarnya dia adalah orang yang dimurkai Allah. Dimurkai Allah seperti Fir'aun. Dan dia datang dengan penuh, tidak ada apa-apa pun yang dapat menahan dia daripada neraka. Itulah kalaulah Allah nak bermaknanya ada orang senang lena di dunia. Adakah dia dapat keredaan Allah? Ada orang susah di dunia, nak makan susah, nak hantar sekolah anak susah. Adakah dia mendapat kemurkaan Allah? Itu antara keredaan dan kemurkaan. Keredaan Allah itu tak kira sesiapa. Ada orang hidup senang, dan dia juga mendapat keredaan Allah. Ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini Nabi yang kata raja tidak ada raja yang lebih besar daripadanya, sebab dia minta kepada Allah, kurniakanlah aku raja yang tidak ada lebih besar lagi daripada yang engkau kurniakan kepada aku. Jadi tak ada lagi, siapa lagi? Raja yang boleh menguasai angin, boleh terbang, raja yang menguasai jin, raja yang menguasai jin dan juga binatang halus, dan raja yang boleh bercakap dengan semut. Apa lagi yang tak dicukupkan kepada Nabi Sulaiman? Pemerintahan dan ilmu pengetahuan tinggi pada masanya. Apa yang Nabi Sulaiman? Akhirnya Nabi Sulaiman sebut, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatikal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ini Nabi Sulaiman. Inilah yang terbaik. Maknanya kalaulah kita kaya, tak salah, itu anugerah Allah. Allah bagi jutawan kepada kita, itu anugerah Allah. Tapi jangan jadi seperti Fir'aun. Jadi balik kepada sini, jadi Allah cukupkan segala-galanya kepada Fir'aun. Apa lagi dia nak? Akhirnya dia datang kepada Allah, tidak ada apa-apa kebaikan, sehingga Allah berfirman, fama bakat alaihimus sama wal ardu wa ma kanu munzarin walaqad najjayna bani Israil min azabil muhin min Fir'aun. Maksudnya langit pun tak menangis kepada Fir'aun, bumi pun tak menangis kepada Fir'aun, kerana tidak ada satu pun kebaikan di sisi Allah semasa hayatnya. Tak menangis pun. Bermaknanya apabila langit dan bumi ini akan menangis kepada orang beriman dan beramal soleh. Di langit 40 hari dan di bumi 40 hari orang yang sang. Ini adalah satu hadis.
Jadi fama bakat alaihimus samaul ardu wa makanu munzarin. Jadi Firaun apabila dia mati tak ditangis pun oleh langit dan bumi. Bagaimana dengan kita? Kita insya-Allah kalaulah kita wafat nanti, kita akan ditangisi langit dan bumi. Kerana hilanglah orang yang soleh. Kita sendiri pun apabila mati, seorang guru, seorang tok guru, seorang alim, kita pun sedih. Mati seorang guru, kita pun sedih. Rupa-rupanya langit dan bumi lagi sedih sampai menangis. Apabila Firaun mati, Allah kata tidak ada sedikit pun langit tak menangis. Kerana tidak ada sedikit pun amalan yang baik untuk membentengkan diri daripada neraka. Itulah kata, mati ini biarlah kita hidup ini, hiduplah dengan benar dan mati kita pun benar. Apabila mati kita benar, mati itu menggugurkan semua dosa-dosa kita. Seperti mana Nabi bersabda dalam satu hadis bermaksud, mati itu hadiah kepada kamu. Kita hidup dengan benar, mati kita tak sia-sia. Mati kita hidup dengan benar, mana mati kita adakah mati sia-sia? Mati kita sebenarnya adalah memberi manfaat besar kepada kita. Kerana mati kita memberi keampunan kepada kita sebagaimana Allah memberi keampunan kepada kita. Jadi hidup ini biarlah benar pada Allah. Sebab apabila manusia ini hidup, apabila dilahirkan dan hidup, dan apabila dah membesar, mulalah manusia ini melihat dirinya. Apabila melihat dirinya cukup sempurna, mulalah dia akan sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Apabila manusia ini apabila melihat dirinya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya istaghna, maknanya kaya cukup, dia mulalah melampaui batas. Contohnya Firaun itu tadi ya. Mana kita sambung lagi, hadis yang banyak sama seperti ini dah sahih. Dan hadis sahih yang dituturkan Abu Hasan bin Asad daripada sahabat Nabi, Rasulullah bersabda, kematian mendadak adalah hukuman yang menyedihkan bagi orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dalam satu riwayat Tirmizi, dalam hadis daripada Aisyah berkata, sesungguhnya kematian mendadak adalah kesenangan bagi orang mukmin dan menyedihkan orang kafir. Kematian mendadak, kematian tiba-tiba menyedihkan orang kafir dan menyenangkan orang mukmin. Kerana apa? Kematian mendadak bagi orang kafir kerana dia sedang menikmati ataupun tak sempat menikmati apa yang dipungut, tiba-tiba terus mati mendadak. Dan itu adalah kerugian bagi orang kafir ya. Kerugian kerana dia apa yang dia ada dia rasa dia cukup, tapi dia tak sempat rasa. Bagi orang Islam, mati mendadak itu kesenangan bagi orang mukmin. Maksudnya apabila mati mendadak bermakna kesenangan, kerana antaranya ialah dia tidak hadapi sakarat. Boleh jadi demikian, tiba-tiba mati, dia tak sempat hadapi sakarat dan matinya begitu pantas. Dan seperti Nabi Daud alaihissalam mati tiba-tiba pada hari Sabtu. Disebut contoh, ada Nabi yang mati pada hari Sabtu secara tiba-tiba, iaitu Nabi Daud alaihissalam. Jadi orang kafir ini dia mengutamakan dunia, kejar dunia. Dalam keadaan yang harta yang banyak, dia mati mendadak, rugi bagi dia. Bagi orang Islam pula, mati mendadak kerana dia mati itu tidak dengan sakaratil maut, sebab seperti dipancung oleh musuh dalam peperangan sabilillah. Begitu orang mati syahid dipancung ataupun ditetak, dia akan mati sekaligus. Begitu juga orang mati mendadak, tiba-tiba mati. Maknanya adalah kesenangan bagi orang mukmin. Itu pun bersangkut paut. Mati itu menggugurkan dosa-dosanya. Dahlah mati senang, tidaklah menderita seperti disebut contoh tadi. Tiba-tiba mati, dan dia seorang yang baik. Untunglah dia terus masuk syurga ataupun terus masuk taman syurga di kuburnya, sebab mati mendadak. Bagi orang kafir, tiba-tiba mati, kemudian diseksa dalam kubur lagi dan tak sempat pun nikmati dunia. Itulah maksudnya
Mati mendadak senang bagi orang mukmin dan amat menyedihkan bagi orang-orang kafir. Jika seorang mukmin masih mempunyai dosa yang belum tercukup oleh amalnya, Allah memberatkan kematian supaya dengan tekanan sakaratul maut, kedahsyatan akan mencapai darjatnya di surga. Jika orang kafir melakukan kebajikan di dunia, Allah akan memudahkan kematiannya untuk menunaikan balasan bagi kebajikannya tersebut di dunia dan kembali ke neraka. Hadis ini hadis yang dituturkan oleh Muhammad yang dikenal Abdul Haq. Orang Islam apabila wafatnya dia ada dosa-dosanya tidak cukup untuk kematiannya, tak cukup. Amalan-amalan solehnya tak cukup untuk kematiannya. Sebab orang Islam ni dia benar, apabila hampir mati, amalan solehnya maknanya tidak mencukupi untuk membawa kematian. Maknanya dia bukanlah melakukan dosa yang besar, tetapi adalah amalan soleh banyak, tetapi dengan keadaan kesalahan itu pun banyak. Dengan itu, yang ada ketika itu salah, banyak dosa-dosa. Lalu Allah tekankan dia dengan dosa itu, tekan dia hampir ke dengan mati itu dia katakan mati menebuhkan dosa. Apabila dosa itu menekankannya, tekan dengan sakarat, dengan rasa sakit, sehinggalah dia datang, sehingga darjatnya sampai di syurga. Maknanya dia bersih daripada dosanya, digugurkan segala dosanya terkumpul lalu menghempaknya, dan apabila dia mati itu menebus semua kesalahannya, tidak ada lagi kesalahannya yang sedang hempaknya. Dan orang kafir pula, ada yang baik di dunia, ada suka bersedekah, dan ada orang kafir banyak tak mencuri pun, ramai tak mencuri, dan amalannya pun seperti amalan orang Islam, bersih, lebih bersih daripada orang Islam. Dan mereka ada juga yang tak minum arak, ada juga berpegang kepada agamanya, tak berzina, tak minum arak. Bukan tak ada, ramai. Kalau orang kafir seperti ini dan baik, Allah akan mudahkan kematiannya, dan dia juga banyak bersedekah. Allah bagi satu aja, iaitu bagilah balasan kebaikan yang dia lakukan. Apa Allah bagi? Iaitu mati mudah. Orang kafir diberi mati mudah kerana dia juga seorang yang baik, tetapi baik-baik pun dia mengikut agamanya, bukan agama yang diredai oleh Allah, tapi dia baiklah. Jadi Allah kata di situ memudahkan kematian sebagai membalas balasan kebajikan di dunia, dan kemudian apabila dia mati kembali ke neraka. Sebab itulah ada orang kafir mati mudah, tidak seperti orang Islam tadi ya. Sebenarnya orang kafir itu mati mudah kerana dia seorang yang baik. Seorang yang baik seperti yang lain, banyak suka bersedekah, suka tolong, tetapi masalahnya dia tidak mahu menganut agama yang diredai Allah. Wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min. Siapa yang ambil agama lain daripada agama Allah, Allah tak akan terima. Dan Allah dah sebut wa raditu lakumul islam dina, aku reda dengan agama Islam ini sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir ini baik, tetapi tak mahu tidak mahu mengakui kebenaran Nabi, tak mahu mengakui keimanan kepada Allah. Walaupun baik, diberilah juga mati mudah. Setakat itu saja. Selepas mati ke mana? Masuk neraka juga. Alangkah ruginya. Berbanding dengan kita, kalaulah insya-Allah, kalau bukan kita pun, kalaulah yang lain, orang mukmin, amalan soleh bercampur aduk dengan amalan buruk. Tapi amalan buruk itu bukanlah dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar lain pula ceritanya. Ketika hampir mati, dia ditekan dengan kesalahannya. Itu yang dikatakan mati itu menggugurkan, mati berkafarat kepada dosanya, dan mati itu pun menggugurkan apa yang menimpa dirinya tadi, dan dia darjatnya sampailah darjat ke syurga. Itu disebut dalam sini sampailah darjat di syurga. Satu hadis lagi, nyawa orang mukmin keluar dengan perlahan-lahan, dan nyawa orang kafir itu lepas seperti seekor keldai. Sesungguhnya orang mukmin melakukan kesalahan, kerana kesalahan itu diperberat pada saat kematian.
Isya. وبعث مقام محمود الذي وعدته سبحانك لا تخلف الميعاد.
Kita sambung lebih kurang 5 minit saja. Nak habiskan satu hadis ini, hadis yang sama juga sebelum pada ini. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Hafiz Abu Naim dari hadis Al-Amash dari Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nyawa orang mukmin itu keluar dengan perlahan-lahan dan nyawa orang kafir itu lepas seperti seekor keldai. Sesungguhnya orang mukmin yang melakukan kesalahan, dengan kesalahan itu ia diperberat pada saat kematian. Nescaya kesalahan itu dilebur olehnya. Seorang kafir yang melakukan kebajikan akan dipermudahkan kematian sebagai balasan di atas kebajikan tersebut. Jadi pada asal orang mukmin asalnya dia keluar nyawa itu perlahan, perlahan seperti menitis air daripada kendi perlahan. Orang kafir pula apabila dia mati disentap nyawa sekaligus, meraung-raung kesakitan, mati yang azab. Dalam pada itu ada orang mukmin ketika matinya dia keadaan gelisah dan berat. Berat itu kerana dia ditimpakan dosa-dosanya, dihempak dosa-dosa di atas kepalanya ketika itu. Dan apabila mati itu menggugurkan kesemua kesalahan itu. Jadi dia sampailah darjat ke syurga. Ada yang sedemikian, ada sedemikian. Bukan semua. Lihatlah kepada keadaan-keadaan. Kalau kita lihat orang mukmin memang ada sedemikian. Ketika mati kita lihat begitu gelisah. Apabila dikapankan dan dimandikan, kita lihat wajahnya berseri-seri. Itu mendapat keredaan Allah. Orang kafir pula apabila mati seperti terlepas nyawa keldai, suara yang kuat, yang suara yang dahsyat, dan suaranya amat dahsyat didengari daripada barat ke timur oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia saja yang tak mendengar ketika nyawanya disentap. Dalam pada itu ada orang kafir dimudahkan sebagai hadiah kepadanya oleh Allah, matinya mudah. Kalau kita lihat kan orang ni mati mudah, sedangkan dia ini kafir. Yang tadi itu susahnya, sedangkan dia Islam. Itulah antara sebabnya. Jadi yang orang kafir yang mudah ini kerana dia pun ada kebajikan yang disukai, disukai oleh Allah. Kebajikannya dia lakukan. Semasa Nabi sendiri pun, semasa Nabi di kota Mekah, apabila berlaku perang Badar, Nabi sebut kalau jumpa orang ini elak, kerana orang ini pernah buat baik kepada Nabi. Tapi apabila ke perang, kalaulah dah bertemu muka sama muka, apa lagi nak dikata, apa lagi nak elakkan, maknanya musuh tetap musuh. Nabi ada pesan, kalau jumpa orang ini kau boleh elak, kerana orang ini tak maulah, maknanya janganlah sampai orang ini terkorban di tangan kamu. Maknanya itulah kalau Nabi sebut semakian elak daripada bertemu orang ini. Begitulah dengan orang kafir ni. Ada yang mati mudah, itu balasan Allah kepadanya, dan apabila dia mati tetap sampai darjat ke neraka. Sampailah dia ke neraka apabila mati, kerana dia masih menganut agama yang tak diredai oleh Allah. Jadi itulah yang kita dapat kongsi pada petang pagi ini. Yang baik itu adalah hidayah Allah SWT. Yang buruk itu daripada saya. Ingatlah, hidup ini biarlah hidup yang benar. Apabila hidup benar, mati kita pun benar. Apabila hidup benar, mati kita benar. Mati pun menggugurkan semua kesalahan kita, dan kita pun sampailah darjat syurga, insya-Allah. Jadi kita tangguh sesi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.